Sentiasa mengenengahkan muka baru, orang muda, dan saya salah seorang muka baru dan calon yang muda. Walaupun umur 52 tahun. Kenapa? Sebab saya baru untuk di Pagoh. Orang lain mungkin kenal saya, tapi Pagoh belum semua kenal. Jadi saya calon baru di Pagoh. Kenapa 52 tahun itu muda? Sebab saya lawan dengan orang 76 tahun. Nak lawan dengan orang 76 tahun, tak boleh hantar 23 tahun, 24 tahun. Mesti ada pengalaman. Baru bagi fight sikit. Walaupun Haji Mael panggil saya Ultraman Taro, yang penting kita menang. Dan saya nak beritahu, tuan-tuan pun boleh tengok, daripada PRN 8 bulan dulu, pelbagai bentuk perubahan dapat kita rasai. Bila saya pergi dekat semua PDM, semangat perempuan tuan-tuan luar biasa, hebat. Bila saya jumpa dengan masyarakat kaum Tionghoa, Haji Mael dan rakan-rakan pun rasa terkejut. 7 bulan dulu tak nak keluar macam itu je ramai. Hari ini penuh. Penuh dalam dewan tu penuh. Waktu MB datang, kita ada masalah nak jumpa, nak bawa Datuk Razali ke PDM. Sebab apa? Dulu tak berebut nak tengok calon. Hari ini MCA, masyarakat Tionghoa, tiap-tiap hari buat program. Sampai saya pun dah boleh cakap Cina sikit. Ihao nombor 1. Cingkiang Dacing. Dulu dekat Muar saya selalu cakap apa? Cap cingko RM10,000. Bila datang dia minta sokongan apa, sumbangan kan. Saya hafal tu je, cap cingko, cap cingko, cap cingko. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jadi tuan-tuan, perubahan ini dapat kita lihat. Dan ketara anak muda kita, pemuda bermotor, dalam hujan sanggup bersama-sama dalam kempen kita. Ini yang dimaklumkan pada saya. Haji Mael kata tak ada pemuda bermotor masa PRN. Kali ini dia buat. Bukan setakat ramai, kena tambah lagi 1,000 baju. Yang gatal pergi buat baju lain, pasal apa? Dia tak nak baju Barisan Nasional ni. Dia nak baju yang belang-belang tu. Ini yang sedang kita lihat. Sebab itu lawan kita, yang dulu kalau pilihan raya, tak ada pun kat sini berkempen. Tahu-tahu dengar dia kat Sabah, tahu-tahu dia dengar dia dekat Perlis. Hari ini saya tengok dia tak keluar-keluar Pagoh. Ini tanda bahawa kita berada dalam keadaan yang semakin baik untuk mencapai kemenangan. Cuma kita dapat laporan bahawa mereka semakin agresif. Naik rumah, turun rumah, menemui para pengundi dengan pelbagai janji dan kaedah yang saya rasa amat mendukacitakan. Sistem demokrasi kalau tidak dipelihara akan tercemar. Adakah dengan hanya nak suka hati 1 minit waktu mengundi, kita sanggup gadai 5 tahun masa depan kita? Hanya kerana diberi imbuhan, kita sanggup buat keputusan yang seronok 1 minit untuk susah 5 tahun akan datang. Yang ini sangat mengecewakan. Dan yang ini saya nak tuan-tuan berhati-hati dalam baki 2-3 hari. Kalau ada orang jembalang naik dalam rumah kita, pastikan iman kena kuat. Macam-macam janji akan dibawa. Ini boleh mengganggu gugat. 19 hari bulan, pagi-pagi, lepas solat subuh, jangan fikir lain. Lillahi ta'ala, tuan-tuan putuslah apa yang terbaik tuan-tuan rasa untuk jaga masa depan kita. Sebagai orang Barisan Nasional, saya tetap akan merayu dan meminta untuk tuan-tuan pertimbangkan bahawa yang ada komitmen yang nak jaga tempat kita, seperti yang dibuktikan oleh Kerajaan Negeri Johor di bawah Yang Amat Berhormat On Hafiz Ghazi. Kita tetap minta tuan-tuan pertimbangkan, rayu, mohon, pangkah dacing untuk sekali ini agar kita menang dan menyatukan balik orang Melayu di Pagoh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ada yang dah kenal saya, tapi adab orang Melayu. Walaupun saya calon Barisan Nasional yang dibawa oleh ni pencadang saya ni, yang mencadang saya bertanding hantar borang, ni orangnya pengurusi
pengurusi Barisan Nasional Paguh sendiri, pencadang saya. Jangan risau, kita tak ada masalah. Disokong oleh timbalan pengurusi pula lagi. Kalau pengurusi Barisan Nasional Paguh, timbalan menyokong, kita tak ada masalah. Tapi sebagai orang yang diberi amanah mewakili Barisan Nasional, saya perlu sedikit sebanyak mengenalkan diri saya juga. Saya Razali Ibrahim, isteri 1, anak 2. Isteri saya ada depan ni, Melissa Sherin Munshir. Main cik, bangun, pandang belakang. Anak saya yang patut tak cukup tidur, yang tak boleh tidur saya. Saya kat Paguh ni nyenyak. Masa bertanding kat Muar hilang 4 kilo. Dekat Paguh ni saya dah tambah 2 kilo dah. Dia punya layan saya punya seronok. Rupanya yang tak boleh tidur anak saya. Saya seronok kat sini. Balik kerja tadi dia datang. Yang pertama anak saya Razmel Razali. Jangan tak percaya anak saya tu. Itu jambang ikut atuk dia lah. Atuk belah mak. Okey. Yang kedua Maira Alisa Razali. Saya bawa kerana kita di Paguh, saya perasan tuan-tuan jarang nak jumpa wakil rakyat yang boleh duduk macam ini. Dan saya nak beritahu dekat keluarga saya bahawa di sini adalah satu perkara yang menggembirakan untuk kita berkhidmat, kerana orang sini baik-baik belaka dan saya dijaga dengan baik. Jadi saya nak keluarga saya terlibat dalam usaha kita ini dan saya mengucapkan terima kasih. Jadi tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan terus diberikan kesihatan yang baik, jaga keselamatan, jaga kad pengenalan dan jaga tingkah laku kita dalam mendekati pengundi. Dan saya doakan tuan-tuan juga akan terus diberikan kekuatan untuk berharapan baki 1-2 hari ini. Kerana yang kita buat ini bertahun-tahun, bukan untuk kedudukan, bukan untuk pangkat, bukan untuk penghormatan. Tuan-tuan haji, puan-puan haja, saudara-saudari buat benda ni untuk apa? Untuk berkat rahmat Allah. Jadi marilah kita teruskan usaha kita ini dengan jujur, dengan ikhlas dan dengan beramanah. InsyaAllah berkat dan rahmat itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Saya mohon ampun, saya tetap merayu, memohon untuk kita terus menyokong Barisan Nasional pada 19 hari bulan November nanti. Paguh nombor, Paguh nombor, Paguh nombor, Pangkah, Pangkah, Pangkah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan yang bersemangat daripada calon P143 Barisan Nasional Parlimen Paguh yang berbahagia Datuk Razali bin Ibrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan yang begitu bersemangat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk sebentar tadi. Calon nombor P143 Parlimen Paguh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sanggup lagi tunggu untuk mendengar ceramah ataupun ceramah seterusnya? Sanggup? Walaupun hujan mengiringi kita. Terima kasih atas kebersamaan tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bawakan seorang yang begitu popular. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bawakan seorang penceramah yang begitu popular, sama ada di lapangan ataupun di media sosial. Rasanya tidak perlu saya perkenalkan lagi. Beliau ialah yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, pemantau Malaysia Baharu, Laskar Cyber Malaysia. Jadi Datuk, selamat datang ke Tekra Bukit Kepong pada malam ini untuk sama-sama membantu kita berkempen dalam suasana kempen pilihan raya untuk PRU yang ke-15 ini. Untuk Datuk
untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Datuk untuk tampil ke hadapan bagi menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Haji Ismail Muhammad, Ketua UMNO bahagian Paguh, calon kita Datuk Seri Razali Ibrahim. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Beliau kena beredar untuk pergi ke Felda Mu'akil, tuan-tuan. Rakan-rakan kepimpinan UMNO di semua peringkat, rakan-rakan PAS yang mungkin hadir pada malam ini, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Tama-tamanya saya nak bawa beberapa berita gembira. Setakat ini saudara, berdasarkan apa yang berlaku on the ground, kita hari ini di Semenanjung saja kita sudah boleh memperolehi setidak-tidaknya 80 hingga 97 kursi. Kita boleh menang. Di Sarawak kita tak bertanding, tetapi sahabat kita GPS akan bertanding. Dan mereka menjangkakan hari ini yang paling selamat, kursi yang kita boleh menang daripada 31 ialah di antara 25 hingga 28. Jadi kita kira 25 lah tuan-tuan. Kita pun walaupun di Semenanjung ni kita boleh dapat sampai 97, kita kira 80 cukup. Maknanya 80 campur 25, kita sudah ada 105. Dapat lagi 7, kita dah memerintah. Di Sabah, kita bekerjasama dengan GPS. Dan gabungan antara BN dan GPS, GRS di Sarawak, di Sabah, kita boleh dapat lebih kurang 15 kursi tuan-tuan. Maknanya kita sudah ada 120 kursi. Kita dah sedia untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kalau tidak ada undi berbelah bagi, kalau tidak ada sebarang gangguan, insya-Allah saudara, insya-Allah kita boleh dapat lebih daripada itu. Mungkin boleh pergi sampai 138. Dan kalau kita bercadang nak dapatkan 2/3, mungkin kita boleh ambil 1-2 parti kecil untuk bersama dengan kita. Kita akan ada lebih 148 kursi. Kita boleh bentuk kerajaan. Yang penting tuan-tuan, kita tidak lagi akan diugut oleh rakan-rakan sepasukan seperti mana Pakatan Harapan tuan-tuan berada dalam keadaan kucak-kacir apabila musuh-musuh politik bergabung. Kita juga tidak akan jadi seperti mana Perikatan Nasional di mana UMNO berpakat dengan Bersatu. Yang mana Bersatu itu kita tahu diwujudkan untuk menanam UMNO, untuk menggantikan UMNO dan menguburkan UMNO. Betul tak betul tuan-tuan? Memang tidak akan stabil. Jadi saudara, hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kawan kita dalam PAS pun hari ini kita dah pujuk dia dah sebelum ni, betul tak betul? Bila menang di Melaka, mana ada orang dah menang, dia ajak yang kalah tu bersama dengan kita. Kita buat benda ni tuan-tuan. Bila kita menang di Johor, sekali lagi kita jemput PAS untuk bersama dengan kita. Tapi ketika itu tuan-tuan, Tuan Guru Haji Hadi kata mereka tetap setia dengan Muhyiddin. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi hari ini saudara, saya nak bagi berita baik yang kedua. Berita baik yang kedua, semua kepimpinan utama Perikatan Nasional, saudara,
ni bukan laporan kami ni, termasuklah laporan daripada PAS. Semua pemimpin utama Perikatan Nasional daripada Bersatu bakal ke gaung, tuan-tuan. Salah seorangnya di sini. Salah seorangnya di sini. Apa sebab saya kata ahli parlimen sekarang ni akan ke gaung? Sebabnya, tuan-tuan, masa dia bertanding pada tahun 2018, bila dia bertanding ni, saudara, dia mendapat lebih kurang 9,000 undi. 9,000 undi. Mula saya ingat 7,000 je. Rupa-rupanya dia dapat 9,000 undi masyarakat Cina dipaku. 9,000 undi. Dan untuk makluman tuan-tuan, dia cuma menang 6,000 lebih, tak sampai 7,000. Betul tak betul? Masa tu, tuan-tuan, dia berada di dalam parti yang menggunakan lambang PKR. Bila dia bertanding atas lambang PKR, dia dapat orang Bersatu sokong dia, dia dapat orang PKR sokong dia, dia dapat orang DAP sokong dia, dia dapat juga orang PAN sokong dia. Betul tak betul? Sesedara lepas dia khianat Pakatan Harapan, dia lompat, dia keluar daripada Pakatan Harapan, orang-orang DAP yang hilang kuasa, orang-orang Cina yang marah kat dia, agak-agak tuan-tuan yang 9,000 orang ni akan bagi undi kat dia, tuan-tuan. Langsung tak akan bagi undi, tuan-tuan. Maknanya 9,000 undi kalau dia hilang, tuan-tuan, daripada menang dia dah jadi negatif 2,000 undi. 2,000 lebih negatif, kalah 2,000 lebih. Itu belum lagi, tuan-tuan, orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu pada tahun 2018, 25% orang Melayu yang termakan dengan janji-janji Pakatan Harapan, termakan dengan fitnah mereka, mereka telah mengundi Muhyiddin, telah mengundi Pakatan Harapan sebagai pemerintah pada pemilihan ataupun pilihan raya yang lepas. Namun, tuan-tuan, bila janji tak ditunaikan, kemudian Allah Ta'ala bagi peluang pula Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, apa dia buat, tuan-tuan? Habis satu negara di lockdownnya. Ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang hilang perniagaan, ramai orang jatuh bankrupt. Ada yang tak boleh tahan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap PKPP, sekejap PKPD. Last kali ada yang bunuh diri. Betul tak betul? Ini manusia tak boleh lupa, saudara. Tak ada siapa boleh lupa kesusahan yang kita tak pernah alami. 61 tahun pernah BN halang, tuan-tuan, daripada cari makan? Pernah? Pernah BN kurung, tuan-tuan? Pernah? Tak pernah. Tapi ini Muhyiddin buat. Walaupun ketika itu sebenarnya, hari ini kita tengok angka COVID 4,000 lebih. Ada kita semua pakai mask. Ada nampak orang pakai mask ini? Tak ada. Ada penjarakan sosial? Tak ada. Ada tutup ekonomi? Tak ada. Tetapi kerana takut berlakunya undi tak percaya di parlimen, satu negara di lockdown. Dia boleh lockdown hanya di mana, tuan-tuan? Dia boleh lockdown hanya di parlimen. Tetapi kalau dia lockdown di parlimen, orang tahulah terang-terang dia hanya lockdown untuk menyelamatkan tengkuk dia. Betul tak betul? Jadi sesedara dia lockdown satu negara untuk justify. Habis sengsara. Saya nak beritahu, ada yang tak pernah seumur hidup rakyat menderita sehingga merayu supaya kerajaan benarkan mereka keluar duit KWSP mereka. Betul tak betul? Bukan sekali, 2 kali. Hari ini pun kesan dia masih belum pulih. Hari ini ada suara-suara rakyat ni, ada juga kedengaran. Supaya kalau boleh dapat keluar KWSP buat kali ketiga, tuan-tuan. Bila kita suruh keluar kali kedua, dia tak nak bagi. Sehingga kan bila dah tukar Perdana Menteri, tiba-tiba Datuk Seri Ismail Sabri boleh bagi. Dia sebelum tu tak bagi. Sekarang ni dia janji nak bagi pula keluar duit KWSP.
Tuan-tuan ingat rakyat nak percaya? Minta maaf tuan-tuan. Jadi saudara, bila dah hilang undi Cina 9,000, orang yang dulu mengundi dia 25% Melayu pun dah tak undi dia lepas ni. Mungkin ada sikit dia dapat lagi. Mungkin ada tambahan daripada kawan-kawan PAS yang percaya lagi dengan dia, masih bagi. Tetapi tuan-tuan percayalah, apa dia buat sepanjang tempoh 18 bulan dia jadi Perdana Menteri, orang tak boleh lupa. Dan rakyat akan hukum dia pada 19 hari bulan ni. Betul tak betul tuan-tuan? Saudara, kalau Muhyiddin tumbang, siapa nak ganti dia jadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional? Peja. Peja pun bakal kelongkang tuan-tuan. Timbalan Presiden hari ini sudah keluar daripada senarai orang yang bersaing untuk kerusi Parlimen Tambun. Hari ini di Tambun hanya di antara Datuk Aminuddin daripada Barisan Nasional menentang Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu juga, Peja juga lingkup. Kerana apa? Kerana dulu dia menang di situ 6,000 lebih kerana dapat sokongan daripada masyarakat Cina. Hari ini tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, dulu BN kalah kerana 1 lawan 1. Hari ini BN 1 lawan dengan berbagai parti. Kalau kita lihat dulu, parti mereka ni solid, bersatu. Anwar dalam tu, Wan Aziza dalam tu, Mahathir dalam tu, Muhyiddin dalam tu, semua bersatu menentang kita. Kali ni tuan-tuan di Tambun, Peja tak akan dapat undi masyarakat Cina. Melayu yang undi dia dulu pun tak akan undi, sama macam Muhyiddin juga. Saudara, Peja juga akan terkubur riwayat politik dia. Jadi kita mengharapkan Azmin Ali. Apa jadi dengan Azmin Ali tuan-tuan? Azmin Ali saudara, belum bertanding dah kalah. Apa tanya tuan-tuan? Video dia dengan Haziq ini saya dah bawa pergi pakar forensik di United Kingdom. Saya dah bawa pergi pakar forensik di Jakarta. Sudah disahkan itu memang Azmin Ali. Lepas pilihan raya ni tuan-tuan, kalau sebelum ni dia ada orang macam Muhyiddin yang melindungi dia, lepas ni Muhyiddin pun dah terlingkup tuan-tuan. Tak ada siapa akan melindungi Azmin Ali. Betul tak betul tuan-tuan? Hari ini persaingan di Gombak ialah di antara Megat Zulkarnain, Datuk Megat Zulkarnain dengan Datuk Seri Amiruddin, iaitu Menteri Besar Selangor sekarang. Dah tinggal lebih kurang 2 penjuru je tuan-tuan. Kalau dulu saudara Megat cukup risau, saya rasa nak lawan dengan Azmin Ali, 48,000 Azmin menang tuan-tuan. Tetapi sama juga senario, orang-orang Cina, orang-orang Cina dan India yang merasa diri mereka dikhianati akibat daripada langkah Sheraton yang diusahakan oleh Azmin Ali, mereka takkan beri undi pada Azmin Ali. Dan undi Azmin Ali sudah pasti berpecah, kerana Anwar pun nak bunuh manusia bernama Amiruddin. Sebab Amiruddin ni budak Azmin Ali. Memang bungkus dia orang tuan-tuan, bercakap satu sama lain. Sebab apa dia orang ni bercakap tuan-tuan? Anwar dah lama jadi PM tepi pakcik, dia nak jadi PM tengah. Mahathir dah jadi PM 2 kali, dia nak jadi PM buat kali ketiga. Muhyiddin dah jadi PM sekali, dah gagal, nak jadi PM lagi sekali. Hari ini dulu mereka-mereka ni duduk dalam satu pasukan, sudah berpecah. Ada yang mengepalai GTA, ada yang mengepalai Perikatan Nasional, ada yang mengepalai Pakatan Harapan. Agak-agak tuan-tuan, kerja nak memusnahkan mereka, nak mengalahkan mereka, lebih susah atau lebih senang tuan-tuan? Lagi senang. Lagi senang. Jadi siapa nak jadi pengurusi, nak jadi pada calon Perdana Menteri Perikatan Nasional ni? Tak ada. Presiden dah bungkus.
Timbalan Presiden dah bungkus. Ketua Perangan dia dah bungkus. Menteri Kanan dia tinggal seorang lagi, Razi Jidin. Razi Jidin hari ini tuan-tuan sama macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan hari ini hari raya, betul tak betul? Hari ini hari raya untuk orang di Pagu, untuk orang di Larut. Kenapa saya kata hari raya, saudara? Setiap PDM dapat duit. Kalau kat Larut tu setiap PDM dapat RM1,000 satu malam. RM1,000 satu malam. Siapa datang duduk kat PDM tu, satu malam boleh claim RM50. Kambing bakar ke, kambing golek ke, kau nak tergolek pun boleh. Order je, duit sampai. Saudara, anak-anak muda dibayar RM300. Di sini pun saya dengar, dia up lebih sikit. Ada yang dapat RM500. Betul tak betul? Tuan-tuan, dia bagi, ambil. Sebab, duit tu bukan bapa dia punya. Duit tu ialah duit tuan-tuan. Saudara, Muhyiddin dalam manifesto dia kata apa? Dia kata kita akan halang dana politik daripada luar selepas ini. Tuan-tuan, memanglah dia boleh cakap dia halang dana politik daripada luar. Sebab tak ada orang nak bagi duit pada parti dia. Betul tak betul? Bertanding di Melaka kalah. Bertanding di Johor kalah. Siapa nak bagi duit pada Muhyiddin? Tapi tuan-tuan perasan tak? Poster dia macam sampah sarap. Punya banyak, betul tak? Gambar dia bukan main besar lagi. Yang saya heran, saya lalu sini tak nampak pula gambar Nika Haji sampai hari ini. Kenal Nika Haji? Mak mentua kau orang lah. Jangan nampak Puan Sri Noraini je, seorang lagi Nika Haji tak nampak. Tuan-tuan, saudara, mereka memang tak ada orang bagi dana politik. Sebab orang tak yakin mereka boleh memerintah balik. Betul tak betul? Tapi macam mana dia ada duit banyak? Saudara, sepanjang tempoh Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, bila dia istihar darurat saja tuan-tuan, ketika tempoh darurat itu, dia membelanjakan 600 bilion ringgit Malaysia, tuan-tuan. Dan duit ini kebanyakannya saudara digunakan untuk memberikan apa yang dipanggil sebagai direct nego project kepada kroni-kroni dia. Jadi tuan-tuan, kalau 10% daripada 600 bilion, 60 bilion tuan-tuan. Kalau dia ambil 5%, saudara, 30 bilion tuan-tuan. Kalau dia ambil 1%, sudah 6 bilion. Jadi jangan terkejut, dia nak bagi 500 ke, dia nak bagi 1000 ke. Dia hari ini gelabah. Ini maruah dia tuan-tuan. Itu hari masa bertanding Dewan Undangan Negeri, Pilihan Raya Negeri. Dia dengar nasihat Puan Sri Noraini. Noraini cakap jangan bertanding. Dia dengar masa tu. Nasihat baik dia dengar. Itu hari dia bertanding mana? Don mana? Bukit Gambir, betul tak? Apa jadi kalau dia bertanding tu hari? Tergolek dog. Tahu tak tergolek dog? Tergolek anjing tuan-tuan. Saudara, nasihat baik dia dengar nasihat daripada Puan Sri Noraini. Untuk parlimen pun Puan Sri Noraini nasihatkan dia jangan bertanding, dekil. Kau bukan sihat sangat pun. Betul lah. Anak-anak dia pun minta supaya dia jangan bertanding, tapi dia dekil nak bertanding. Dia kata kalau dia tak bertanding, maruah parti dia. Belum bertanding dah kalah. Lebih baik belum bertanding dah kalah. Orang tak tahu kau nak kalah. Daripada kau bertanding, bekas Perdana Menteri kalah. Malu tak malu tuan-tuan? Besar kemaluan tuan-tuan. Saudara, hari ini Razi Jidin, kita tengok apa jadi. Kunan. Seperti biasa tuan-tuan, mana orang boleh lawan servis Kunan? Kunan dah jaga Putrajaya tu berpuluh tahun dah tuan-tuan. Betul tak betul? Kunan akan menang mudah. Razi Jidin tabur duit sama macam Muhyiddin tabur duit kat sini, macam Hamzah tabur duit dekat Larut. Saudara, saya tengok tuan-tuan peluang untuk Razi Jidin langsung tak ada tuan-tuan. Yang ini menyebabkan baru-baru ni Taqiyuddin
mengumumkan bahawa PAS mungkin akan bekerjasama dengan UMNO selepas pilihan raya umum ke-15. Sebab dia dah tahu, tuan-tuan, dia tak boleh kerjasama dengan orang yang tak boleh menang. Dulu kita dah cakap, degil, tak nak, betul tak? Tetapi apa pun saudara, prioriti kita, keutamaan kita, kita kena bagi, kita kena pastikan Barisan Nasional menang besar, saudara. Supaya kita tak perlu kerjasama dengan sesiapa pun. Kita nak orang yang setia dengan kita. Siapa yang setia dengan kita? MCA setia dengan kita. MIC setia dengan kita. PBRS setia dengan kita. Dan kita nak kerjasama dengan rakan kita. Mungkin di Sarawak kita kerjasama dengan GPS. Dan di Sabah, selain daripada BN Sabah, kita ada GRS. Cukuplah yang ini. Sebab ini yang telah berpakat dengan kita sebelum pilihan raya umum ke-15. Tapi kalau ada undi berbelah bagi, ini bahaya. Kalau ada undi berbelah bagi, saya ambil contoh lah tuan-tuan. Hari ini, katalah BN menang 100 kursi. Kurang 12. PH menang 100 kursi. PAS katalah ada 20 kursi, Bersatu ada 2 kursi. Saya ambil contoh. Suka tak suka, kita terpaksa kerjasama dengan PAS. Betul tak betul? Ini akibat dia. Kita kena pastikan bila kita nak mengundi. Ini dah dekat ni. Tolong pesankan anak-anak kita. Kena pesan dekat anak-anak kita. Bila kita nak mengundi pada tanggal 19 hari bulan ni, bulatkan tekad, kuatkan semangat. Hanya pangkah lambang dacing. Boleh? Sebab kalau kita berbelah bagi, ada yang nak undi BN tapi geram dengan beberapa pemimpin BN, mungkin tak suka dengan calon, mungkin marah pasal tim dia tak dapat, itu ini. Ni satu Malaysia ni macam-macam perangai. Nak undi PH pula, dalam tu ada DAP, lagilah dia tak berani. Maka dia ambil tengah-tengah, dia undi Perikatan Nasional. Tuan-tuan, undi tuan-tuan kepada Perikatan Nasional, undi tuan-tuan kepada Perikatan Nasional sama macam undi rosak. Sebab kalau undi parti yang boleh menang setakat 20-22 kursi, boleh tak dia orang bentuk kerajaan? Tak boleh. Bila dia tak boleh bentuk kerajaan, dia hanya boleh jadi kingmaker. Dia hanya boleh jadi kuasa penentu. Sama ada dia pergi belah sini, kita memerintah, atau dia pergi belah sana, Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Cuma masalah dia tuan-tuan, kita tengok apa berlaku sebelum ni. Bila dia bekerjasama dengan kita, kita ada 42 kursi, PAS ada 18 kursi. Kemudian Bersatu cuma ada 32 kursi. Tapi Bersatu nak jadi Perdana Menteri. Bila PAS bagi sokongan pada dia, PAS tak bagi sokongan pada kita, kita boleh jadi Perdana Menteri tak tuan-tuan? Tak boleh. Lepas ni walaupun dia ada 22 kursi sekalipun, saudara, kalau misalnya mereka kata mereka nak orang tertentu untuk menjadi Perdana Menteri, boleh tak kita kata no tuan-tuan? Tak boleh. Maka walaupun dia orang sikit, kita kena dengar cakap dia orang. Tuan-tuan nak tengok ke benda ni berlaku? Kita tak boleh biarkan benda ni berlaku. Sudah ada sejarah Pakatan Harapan, Anwar parti paling banyak menang 49. Tapi DAP kalau bagi Anwar 49, DAP ada 42. DAP tak boleh kontrol Anwar. Kalau dia minta 10 barang, mungkin Anwar bagi 5 je. Tetapi bila Mahathir yang ada 13 kursi tuan-tuan, DAP bagi sokongan pada Mahathir 42 campur 13 kursi, dah ada 55. Parti dia lebih daripada Anwar. Maka Mahathir jadi Perdana Menteri. 10 barang DAP minta, 12 dapat. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Ini kita tak boleh biarkan berlaku, saudara. Itu sebab saya beritahu dengan tuan-tuan,
hari ini orang PAS dalam kajian sikap dia, laporan orang PAS sendiri mendapati bahawa hari ini BN bukan hanya akan memerintah, hari ini BN, saudara, pimpinan-pimpinan utama BN. Ini laporan, saya bukan cerita, saya tahulah laporan daripada SB macam mana, saya tahu laporan daripada MIO macam mana, laporan daripada perisikan-perisikan negara luar pun kata BN akan menang. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, ni hasil dapatan daripada apa yang dikaji selidik oleh PAS ni. PAS cakap semua kepimpinan utama UMNO akan menang besar, tuan-tuan. Datuk Zahid di Bagan Datuk akan menang besar. Nombor 2, Datuk Seri Muhammad Hassan di Rembau akan menang besar. Nombor 3, Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri akan menang besar di Berut. Nombor 4, Datuk Seri Mazhar Khalid akan menang besar di Padang Terang. Nombor 5, Datuk Seri Khalid Nordin tak payah pergi kempen pun, letak songkok menang besar juga di Kota Tinggi. Ahmad Maslan di Pontian menang besar, lebih besar daripada dulu. Dan Kunan saudara di di Putrajaya juga akan menang besar. Datuk Seri Noraini, Ketua Wanita UMNO, menang besar di Parit Sulung. Ketua Pemuda UMNO, sebelum ni ada sikit masalah. Sebabnya, bila dia nak bertanding situ, patut Ketua Wanita bertanding don. Ketua Bahagian tak dapat bertanding. Jadi dia minta supaya Ketua Bahagian dapat dibenarkan bertanding. Adalah sikit orang bising-bising. Tetapi Alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada orang Greek. Hari ini orang Greek sudah menerima Dr. Ashraf Wajidi di Greek. Dr. Ashraf Wajidi akan menang mudah di Greek, tuan-tuan. Malam besok saya akan pergi pula ke Padang Besar untuk memastikan Datuk Zahida Zarif Khan juga akan menang besar. Kepimpinan UMNO semua menang besar, tuan-tuan. Jadi saudara, itu sebab kita tak pelik kenapa PAS mengubah keputusan. Sebenarnya belum terlambat, belum terlambat untuk PAS untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Sebab kalau PAS keluar daripada Perikatan Nasional, ahli parlimen PAS itu masih lagi ahli parlimen PAS, saudara, dia boleh bersama dengan kita lepas pilihan raya. Biarkan, biar dia orang fikir. Lepas pilihan raya, kalau parti dia nak keluar daripada Perikatan Nasional pun, tak apalah. Ini kemudian kita fikir dan kita serahkan kepada pucuk pimpinan parti. Cuma hari ini, saudara, saya nak beritahu dengan orang-orang di Paguh. Tuan-tuan, cukuplah sekali ditipu. Kita masih ingat lagi kenapa kita kalah tahun 2018. Kita kalah tahun 2018 sebab apa? Sebab orang terpedaya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Muhyiddin ini. Orang terpedaya dengan fitnah yang dilontarkan oleh Mahathir Mohamad. Apatah lagi, tuan-tuan, Muhyiddin pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Betul tak betul? Mahathir pernah jadi Perdana Menteri 22 bulan. 22 tahun. Bukan 22 bulan. 22 bulan pun betul juga. 20 tahun pun betul juga. Cuma saudara, yang paling tak sedapnya, tahun 2018 tiba-tiba ada anak muda yang mengatakan kami rindu zaman Tun. Padahal dia orang tak pernah hidup zaman Tun, tuan-tuan. Betul tak betul? Anak-anak muda ini saudara tak tahu apa-apa. Sekarang ni dah lebih kurang sama. Nampak tanda-tanda tu dah ada. Anak-anak muda kata kita dah bagi peluang Tun Mahathir menjadi kerajaan, gagal. Kita dah bagi peluang Muhyiddin jadi kerajaan, gagal. Tapi kita belum pernah bagi peluang Anwar Ibrahim jadi kerajaan. Ini bahaya, tuan-tuan. Sebelum anak tuan-tuan balik, tolong pastikan dia balik untuk pangkah Barisan Nasional. Kalau dia balik nak pangkah parti lain, beritahu dia engkau lebih baik jangan balik. Betul.
Saudara ingat lagi dulu, anak kita balik, dia pujuk mak bapak ni. Mak bapak ni piau UMNO, tuan-tuan. Tapi dia pujuk mak bapak, mak kali ni saja abang minta tolong. Abang dah tak boleh tahan dah bayar PT-PTN. Satu-satunya cara supaya tak payah bayar lagi pinjaman PT-PTN ni, pastikan BN kalah dan Pakatan Harapan menang. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Dapat tak? Hancur, tuan-tuan. Kena kencing. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, akibat daripada anak-anak kita yang rindu zaman Tun ini, mereka bukan hanya, tuan-tuan, terpedaya dengan fitnah-fitnah Pakatan Harapan, malah mereka termakan janji-janji Pakatan Harapan. Apa janji jadi dengan janji ni? Mereka bagi 60 janji, yang dia tunaikan hanya satu. Apa dia? Dia hapuskan GST. Hapus GST ni, tuan-tuan, negara hilang 30 bilion setahun. Dulu orang tak boleh, orang zaman GST orang tak boleh menipu. Sekarang orang dah boleh menipu, betul tak belum? Dulu orang tak boleh under declare. Sekarang orang dah boleh under declare. Dulu orang tak takut nak isytihar income tax, nak isytihar cukai, bayar cukai sebab boleh claim balik. Hari ini mereka dah buat perniagaan secara gelap. 30% perniagaan secara gelap, tuan-tuan. Saudara, apa kesannya? Kesan dia, tuan-tuan, yang rugi ialah tuan-tuan sebagai rakyat Malaysia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, apa yang kita hilang bila kita hilang Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018. Sebelum ini, bila mereka mengatakan bahawa BN sedang membawa negara ini ke arah kehancuran, ke arah sebuah negara yang bankrupt, sebenarnya anak-anak muda yang rindu zaman Tun tu ada otak, tuan-tuan. Ada yang lawyer, ada yang doktor, ada yang profesor. Tetapi tiba-tiba, tuan-tuan, jadi bodoh tak semena-mena. Sebab apa? Kalau kita ni bankrupt, dia kata, sebab apa bankrupt? Kita tanya dia. Dia kata hutang negara menimbun. Ingat lagi tak, tuan-tuan ni? Jangan lupa. Kena ingatkan dengan anak-anak kita ni. Dia kata hutang negara kita bertimbun. Bertimbun banyak mana? Tuan-tuan, 2015 hutang negara kita 54% berbanding dengan GDP. 2016 Datuk Seri Najib turunkan lagi hutang kita tinggal 52%. 2017 hutang kita tinggal 50.8%. Suku pertama 2018 sebelum kita kalah tu, hutang dah tinggal 48% berbanding GDP. Saudara, 48% sangat sihat kadar hutang kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila negara ni paling buruk dalam sejarah dari segi hutang bertimbun? Tahun 1986, siapa Perdana Menteri agaknya? Siapa, tuan-tuan? Mahathir. Masa Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 1986, hutang Malaysia 103.6%. Lebih 2 kali ganda zaman Najib. Tahun 2018 suku pertama, tuan-tuan. Saudara, ada kita bankrupt tahun 1986? Kita tak bankrupt. Tetapi anak muda yang cerdik ni tiba-tiba dibodohkan oleh Pakatan Harapan. Tiba-tiba tak sedar benda ni. Tak cek. Boleh cek dengan Bank Negara. Kenapa tak cek? Boleh tabayun. Boleh cek dengan World Bank. Kenapa tak cek, tuan-tuan? Ada yang kata, oh betul, hutang kita ni rendah. Tetapi pendapatan kita rendah. Rendah kepala otak dia. Saudara, tahun 2017 sebelum kita kalah tu, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 paling tinggi di dunia. Ni ramai orang tak tahu. Saya cakap berdasarkan angka. Sebab saya dulu pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Semua angka di dalam tangan kita, tuan-tuan. Paling tinggi prestasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tahun 2017, negara Filipina. 6.9% pertumbuhan ekonomi dia. Nombor 2 siapa? Nombor 2 negeri China. Negeri China, tuan-tuan, pertumbuhan ekonomi dia 6.7%.
Nombor 3 Malaysia. Malaysia 5.9%, tuan-tuan. Saudara, nombor 3 pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia. Masuk akal tak, tuan-tuan, kita nak bankrupt? Hari ini saya nak beritahu, suku ketiga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 1 paling tinggi di dunia, tuan-tuan. Hari ini. Sebab apa? Pertumbuhan ekonomi Malaysia 14.2%. Kenapa tinggi sangat? Sebabnya pada suku ketiga tahun lepas kita ada si Tompok menjadi Perdana Menteri. Kenal Tompok? Bukan Mak Tompok, tuan-tuan. Ada seorang lagi Tompok dari Pagoh juga. Midin Tompok. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila Midin jadi Perdana Menteri, suku ketiga tahun lepas, disebabkan dia tutup semua sektor ekonomi ni, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku ketiga tahun lepas ialah 4.5%. Negatif. Negatif 4.5%. Bukan pertumbuhan tu 4.5%. Kalau pertumbuhan 4.5%, maknanya pertumbuhan itu mengembang. Ini lebih buruk daripada sebelum tu. Menguncup 4.5%. Itu sebab bila tahun ni kita buat niaga lebih sikit, kita punya prestasi naik banyak. Sehingga jadi nombor 1 di dunia, tuan-tuan. Pertumbuhan suku ketiga tahun ni 14.2%. Itu baru Datuk Seri Ismail Sabri, dia mengepalai kerajaan yang dalam tu ada campur dengan Bersatu, ada campur dengan PAS. Cuba bayangkan kalau dia boleh memerintah macam zaman Datuk Seri Najib, di mana kita memerintah secara bersendirian, tak payah kongsi kuasa. Kita nak bagi orang BRIM, kita boleh bagi. Senang tak senang, tuan-tuan? Dulu kita janji BRIM ni nak naik 2,000, tapi orang nak highway percuma. Betul lah? Orang nak harga minyak RM50. Habis, tuan-tuan, dia buang kita. Tetapi bila kita dapat balik jadi Perdana Menteri, janji yang kita kata kita nak buat kalau menang pilihan raya, walaupun tak menang pilihan raya, Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, kita terus tunaikan bagi BKM RM2,000. Betul tak betul? Datuk Zahid pula dalam janji dia, dalam manifesto Barisan Nasional untuk pilihan raya umum ke-15 sudah mengumumkan BKM akan jadi RM2,500. Bukan takat tu. Bukan takat tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ibu tunggal, bapa tunggal. Ibu tunggal dengan bapa tunggal je. Bapa tunggul tak dapat. Ibu tunggal dengan bapa tunggal dapat ekstra RM500, akan jadi RM3,000. Kaki tangan awam, jangan lupa. Menang je Barisan Nasional, bonus berapa? RM700. Yang nak pencen, tak produktif pun dapat juga RM350, tuan-tuan. Dan selepas ini, saudara, selepas ini tidak ada lagi orang miskin mutlak ni, miskin tegak, tak ada. Kerana polisi baru Barisan Nasional, kalau dulu kita ingat bagi duit BRIM dan sebagainya, tetapi kali ini kita bukan hanya bagi 1 tahun 3 kali, tak ada. Selepas ini semua orang miskin tiap-tiap bulan kita akan bagi. Kalau gaji dia tuan-tuan RM1,200 tiap-tiap bulan. Bila masuk, majikan masuk duit dalam akaun RM1,200, maka kerajaan akan masuk dalam akaun RM1,008. Jadi gaji dia RM2,208 wajib. Tak ada lagi orang miskin lagi lepas ni. Kalau gaji dia RM1,500, kerajaan akan top up lagi RM708, genapkan
RM208 tuan-tuan. Beza dia apa? Apa beza dia tuan-tuan? Beza dia bila Barisan Nasional buat janji tuan-tuan, kita dah kira siap-siap. Boleh buat ke tak boleh buat? Bila kita dah kira yang ini, yang kita janji ni, insya-Allah kita boleh buat. Bukti dia apa? Bukti dia apa yang kita janjikan pada tahun 2013. Bila datang pilihan raya 2018, kita telah menunaikan 99.6% janji yang kita buat tahun 2013 tuan-tuan. Jadi janji Barisan Nasional sahaja di Malaysia ni yang tuan-tuan boleh percaya. Yang lain boleh percaya tak tuan-tuan? Kalau nak cakap, oh kita tak percaya dengan janji Pakatan Harapan, tapi Perikatan Nasional kita boleh percaya. Tuan-tuan, masa Pakatan Harapan buat janji tu, Muhyiddin tu dalam Pakatan Harapan ke tidak? Dia dalam Pakatan Harapan lah. Betul lah? Masa buat janji tu, Azmin Ali, Menteri Ekonomi Pakatan Harapan. Betul tak betul? Dia dalam Pakatan Harapan. Saifuddin Abdullah dalam Pakatan Harapan. Pemimpin-pemimpin bersatu dalam Pakatan Harapan. Betul tak betul? Kalau janji Pakatan Harapan tak boleh pakai, macam mana nak percaya janji daripada Perikatan Nasional? Bila dia orang janji nak hapuskan pinjaman PTPTN dulu, dalam tu yang buat, antara yang buat janji tu Wan Saiful Wan Jan. Lepas pilihan raya kita tanya dengan dia, kenapa tak buat hapuskan PTPTN? Dia kata kami memohon maaf, kerana masa kami berjanji kami tak tahu implikasi kewangan. Kepala otak dia. Kita tanya kenapa tol tak hapus, dia kata kami pun tak tahu implikasi kewangan sampai 380 bilion ringgit. Macam mana dia tak tahu tuan-tuan? Bapa tol negara Tun Mahathir Mohamad, dia pengurusi Pakatan Harapan. Bila nak buat janji Pakatan Harapan, takkan pengurusi tak tahu? Betul tak betul tuan-tuan? Boleh percaya tak? Tak boleh. Dan dia cakap apa? Masa kami bagi janji ni, kami tak sangka kami menang. Orang Velcro pun pakai otak tahu tuan-tuan. Betul tak? Kalau dia tak sangka dia boleh menang, dia bagi janji tu, makna dia apa tuan-tuan? Penipu. Betul tak? Ini hari ni Anwar Ibrahim datang, janji benda yang sama. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, bukan setakat tu. Bila kita jatuh kerana silap mengundi tahun 2018 tuan-tuan, bursa saham Kuala Lumpur ni saudara, paling tinggi dalam sejarah zaman Datuk Seri Najib. 1896 mata. Kenapa Malaysia ni pertumbuhan ekonomi baik? Nombor 3 terbaik di dunia. Kenapa Malaysia ini saudara hutang ni dapat diturunkan? Kadar defisit ni maknanya tuan-tuan, antara defisit ni ialah lebihan. Kita ni selama hari ni daripada tahun 2009 bila Datuk Najib jadi Perdana Menteri, defisit kita 6.7%. Maknanya kita belanja lebih, kita punya pendapatan kurang. Gaji kita 1,000, kita belanja 1,200. Jadi 200 ni defisit. Untuk makluman tuan-tuan, Datuk Najib daripada tahun 2009 dia jadi Perdana Menteri, dia turunkan kadar defisit daripada 6.7 turun sampai 2017 dia dah turunkan 3%. Tinggal 3%. Sepatutnya 2018 tinggal 2.8%. Bila tukar kerajaan, diletaknya Menteri Kewangan daripada DAP yang tak tahu menjaga ekonomi negara ni tuan-tuan. Apa jadi saudara? Hancur lebur ekonomi kita tuan-tuan. Saudara, kadar defisit kita meningkat menjadi 4% lebih. Bursa saham Kuala Lumpur daripada 1896 mata jatuh sampai hari ni dah lebih 500 mata tuan-tuan. Dah tinggal 1461 hari semalam. Saudara,
mata wang kita. Bila kita serah kerajaan pada Mahathir, $1 bersamaan RM3.85. Hari ini $1 tuan-tuan RM4.70. Beli barang import semua naik harga. Barang tempatan pun tak, pasal-pasal naik harga juga. Sebab kadang-kadang nak buat barang tempatan, ada 10 barang diperlukan. Daripada 7 barang tu boleh beli kat tempatan, 3 barang kena beli daripada import. Jadi harga barang tempatan pun akan betul. Harga barang tempatan pun bila ada elemen barang import dalam tu, dia naik juga. Contohnya ayam, tuan-tuan. Pernah tak zaman BN ayam 1 kilo sampai RM10? Pernah? Tak pernah. Tetapi kenapa zaman hari ini jadi macam tu? Sebab bila mata wang jatuh nilai dia, kita nak beli dedak, bukan dalam negara, kita beli dedak daripada luar, betul tak? Bila import dedak ni mahal, bagi ayam makan benda yang mahal, harga ayam pun naik. Ini kita kena faham. Tuan-tuan, ini semua akibat daripada salah memangkah. Apa lagi kita rugi? Akibat daripada kalah ni, tuan-tuan. Mahathir, Muhyiddin, Anwar, dia buat apa, tuan-tuan? Dia batalkan semua perjanjian kontrak-kontrak kerajaan terdahulu. ECRL, kita nak buat benda yang sangat baik untuk negara ni. Kalau kita tengok antara bandar-bandar besar di pantai barat dengan bandar-bandar di pantai timur, mana lebih maju, tuan-tuan? Pantai barat. Tengok berapa besar bandar Pulau Pinang, berapa besar bandar Ipoh, berapa besar Kuala Lumpur, berapa besar Seremban, berapa besar Melaka, berapa besar Johor Bahru. Sebab apa? Sebab mereka ada laluan utara selatan, highway. Mereka ada kereta api daripada Padang Besar pergi ke Johor. Tuan-tuan, itu sebabnya kita nak buat ECRL. Bila ada ECRL ni, tuan-tuan, tak adalah anak-anak kita yang duduk dekat Kota Baru tu nak balik raya sampai berbelas jam. Betul lah? Nak angkut barang pergi ke sana mudah. Nak angkut kayu balak, nak jual Kuala Lumpur pun mudah. Saudara, ini ramai orang tak faham. Kalau hari ini pelawat daripada China contohnya, ECRL ni, saudara, dia memula daripada negeri China, dia masuk ke dalam negara kita, dia pusing semua. Dia panggil inisiatif One Belt One Road. Saya nak beritahu tuan-tuan, China punya pelawat pelancong punya ramai. Biasa kalau datang kat Malaysia ni, dia orang pergi mana? Dia orang pergi Pulau Sipadan di Sabah. Sana laut cantik. Pulau cantik. Boleh buat snorkeling. Kalau kat sebelah Semenanjung, dia akan pergi ke Pulau Pinang, dia akan pergi Melaka, dia akan pergi Johor Bahru. Ada tak dia orang pergi di kompleks Teruntum Pahang? Ada. Ada tak dia pergi pasar Siti Khatijah dekat Kota Baru? Ada. Ada dia orang pergi ke Kuala Terengganu beli telur penyu? Ada. Tak ada. Padahal pantai di Kuala Terengganu, pantai di Pulau Redang, cantik tak cantik? Cantik. Tapi bila ada ECRL ini, sementara dalam perjalanan dia ke Kuala Lumpur, dia akan singgah tidur satu malam di Kota Baru. Dia akan pergi pasar Siti Khatijah, dia akan beli batik-batik di sana, dia akan beli wow bulan, perhiasan-perhiasan kerap tangan dekat Kuala Terengganu pun dia boleh beli telur penyu, dia akan beli batik Terengganu, dia akan beli tu beli ini, dia akan beli kebaya, dia akan beli macam-macam. Saudara, sampai kat sana dia beli kopok losong, dia akan beli macam-macam makanan tempatan dan sebagainya. Maka produk-produk tempatan, industri kecil sederhana, semuanya akan rancak tumbuh macam cendawan. Betul tak betul? Orang tempatan yang dulu terpaksa berhijrah ke Kuala Lumpur untuk cari makan, tak payah berhijrah. Bandar-bandar kecil, bandar Kota Baru, bandar Kuala Terengganu, bandar Pahang, semua akan jadi bandar besar. Mereka tak payah lagi berhijrah, anak kita tak payah berhijrah. Ini tuan-tuan, kajian kami di MOF dulu. Kalau siap je ECRL ini, ianya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia.
lagi 1.5%. Maknanya kalau dulu 2017 pertumbuhan ekonomi negara kita tuan-tuan ialah di tahap 5.9%, tambah lagi 1.5%, sudah jadi 7.4%. Kita nombor 1 di dunia tuan-tuan. Tapi sebab kita silap, kita bagi orang, betul Perdana Menteri dia 22 tahun pengalaman jadi Perdana Menteri. Tapi kenapa dia hebat masa dia dalam UMNO? Sebab keliling dia ada pasukan daripada UMNO yang hebat. Betul tak betul tuan-tuan? Bila dia jadi Perdana Menteri, dia seorang je berpengalaman, walaupun dibantu oleh si Tompok tadi tu, kan, sebagai Menteri Dalam Negeri. Saudara, bila lantik Menteri Kewangan, Menteri Kewayangan, Lim Guan Eng, bila lantik menteri-menteri semua sekali yang jaga tentang RTM dan sebagainya, penyiaran, dia bagi Menteri Komunikasi Gobind Singh Dio. Bila lantik semua menteri-menteri cap ayam, jahanam tak jahanam? Habis rosak negara. Rosak serosak-rosak je. Sampaikan kita nak buat high speed rail pun dia batalkan tuan-tuan. Hancur peluang. Saudara, high speed rail, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau siap 1 jam setengah daripada Kuala Lumpur boleh sampai ke Singapura. Orang tanya apa pasal sibuk nak pergi shopping kat Singapura ni? Ini bagi orang yang pendek akal. Dia tak nampak zaman BN ni. Kita plan nak buat high speed rail ni untuk tarik orang meniaga yang pergi berdagang di Singapura. Kenapa? Dia orang ni bukan pelancong banyak tuan-tuan. Yang pergi Singapura banyak ni sebab mereka bisnes di sana. Sebab Singapura negara nombor 2, nombor 3 paling besar pelabuhan dia dari segi jumlah kontainer. Jadi orang pergi sana berdagang, businessman. Bila businessman pergi ke Singapura, businessman ni tuan-tuan, kalau boleh dia nak jimatkan duit, betul tak betul? Bila dia dapat jimatkan duit, dia akan dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi kalau dia pergi meeting kat Singapura, dia landing Changi Airport, dia ambil taksi pun 3 kali ganda harga daripada Malaysia. Dia tidur hotel 3 kali ganda harga daripada Malaysia. Dia makan kat Singapura 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Kalau dia shopping sana pun 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Kecuali dia beli barang elektronik. Handphone sana memang murah. Jadi daripada dia landing dekat Changi Airport, kalau ada high speed rail ni, mereka akan landing di KLIA. Daripada KLIA nak pergi Kuala Lumpur, naik ERL murah. Betul tak betul? Tidur hotel di Kuala Lumpur murah. Makan di Kuala Lumpur murah. Saudara, besok pagi nak pergi Singapura 1 jam setengah naik high speed rail HSR. Sampai Singapura, pergi pukul 8, sampai sana 9.30, pukul 10 meeting. Pukul 5 dah habis. Kalau nak beli handphone, beli kat Singapura. Kalau nak pergi beli buah tangan untuk anak, kita biasa pergi jalan, balik bawa buah tangan, betul tak? Buat apa nak pergi bagi anak handphone? Betul tak? Sekali-sekala boleh bagilah, takkan setiap kali meeting bagi handphone, mampu mak bapak. Betul tak? Jadi dia orang kalau nak shopping, lebih baik dia shopping di Bukit Bintang ke, ada di Bukit Bintang ada Fahrenheit, di Bukit Bintang ada Star Hill, di Bukit Bintang ada apa lagi? Pavilion. Kita ada Mid Valley, kita ada KLCC. Banyak destinasi membeli belah. Betul tak betul? Masa tu tuan-tuan, kita Malaysia sudah jadi destinasi membeli belah nombor 4 paling popular di dunia. Belum lagi ada high speed rail ni. Jadi daripada orang pergi shopping kat Singapura, lebih baik dia shopping di Kuala Lumpur. Semua benda ada. Tuan-tuan, kalau high speed rail ni siap, hotel tak cukup. Bila hotel tak cukup, kita kena banner lebih banyak hotel. Betul tak? Bila kena banner lebih banyak hotel, kena ada tanah. Betul tak? Kaya tak orang Malaysia jual tanah? Mesti kaya. Lepas tu kontraktor, sebelum nak lantik kontraktor, kena ada arkitek. Untung tak arkitek Malaysia dapat peluang pekerjaan? Untung tak kontraktor-kontraktor Malaysia dapat projek pembinaan hotel dan sebagainya? Kemudian barang-barang nak buat hotel tu, untung tak hardware kat Malaysia? Untung tak
kuari kat Malaysia, kuari batu, lombong pasir, kilang simen, semua orang boleh cari makan, betul tak betul? Bila hotel dah siap, kilang perabot pula untung, nak kena pasang perabot. Kilang cooking utensil, dapur dan sebagainya, kena ada barang-barang dia. Dah siap hotel semua sekali, semua rakyat boleh cari makan, supply barang, kena ada pekerja. Maka wujud peluang pekerjaan. Ini tuan-tuan, kerajaan Pakatan Harapan ke kerajaan Den Paguh tak boleh fikir. Saudara, dia batalkan. Dia batalkan, kita hilang peluang-peluang ini, tuan-tuan. Tiba-tiba sekerat jalan dia sedar dia buat kesilapan. Dia baru nak buat balik ECRL. Dia baru nak buat balik high speed rail. Lepas tu datang Den Paguh ni, tuan-tuan, minta maaf cakap lah, ahli parlimen tuan-tuan ni, dia punya bengap satu macam. Kenapa saya cakap bengap? Kita dah plan cantik-cantik nak buat apa? ECRL. Apa ni? High speed rail. High speed rail maksud dia kereta api laju. Tiba-tiba dia kata, okey, kita akan buat balik, tapi kita buat kereta api laju perlahan. Kita pun pening juga, macam mana kereta api laju perlahan ni, Tan Sri? Dia kata daripada Singapura pergi KLIA, kereta api laju. Daripada KLIA pergi Kuala Lumpur, tak payah buat yang baru, pakai yang kawan dia buat, YTL. ERL tu dia suruh pakai. Tuan-tuan, punya daripada Singapura sampai KLIA lagi laju daripada KLIA nak sampai Kuala Lumpur, tuan-tuan. Tak ke bodoh ni? Minta maaf cakap. Itu sebab bukan semua orang boleh jadi kerajaan. Bukan semua orang boleh jadi kerajaan. Akhirnya apa? Bila kita tangguhkan pembinaan high speed rail ni, saudara, negara terpaksa bayar pampasan. Terpaksa bayar pampasan kepada kerajaan Singapura. Itu sebab saya merayu pada orang Paguh ni, simpatilah kepada rakyat Malaysia yang lain. Sebab tuan-tuan je boleh benam Muhyiddin dekat Paguh ni, tuan-tuan. Betul tak betul? Orang lain boleh jatuhkan Muhyiddin tak? Tak boleh. Hanya tuan-tuan boleh benamkan Muhyiddin di Paguh. Jadi saya merayu pada pakcik, makcik, abang, kakak yang hadir pada malam ni. Kita minta tolong pesan dekat anak tuan-tuan. Bila dia orang balik nanti, kalau dia orang niat dia belum lagi cukup nak mengundi Barisan Nasional, lebih baik jangan balik. Kalau dia orang balik nak undi Den Paguh ni, beritahu dengan dia, lebih baik kau duduk kat rumah, jangan balik. Saya nak beritahu tuan-tuan, benda ni penting. Sebab hari ni anak-anak muda, contohnya anak-anak yang sebelum ni tak pernah hidup zaman 22 tahun Pakatan Harapan, 22 bulan Pakatan Harapan, dan tak pernah hidup 18 bulan zaman Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Anak yang baru lepas SPM contohnya, mereka tak tahu apa yang berlaku. Yang dia orang seronok, tuan-tuan, dia kata Muhyiddin bagus. Sebab apa bagus? Sebab zaman Muhyiddin bagus, dia kata, dulu masa abang saya semua kena pergi sekolah. Zaman Muhyiddin, saya tak payah pun pergi sekolah. Keputusan SPM saya cemerlang. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Yang dia tak tahu, ketika Muhyiddin lockdown satu negara, bukan dia saja tak boleh pergi sekolah. Mak bapak dia pun tak boleh pergi kerja. Dia ada fikir tak? Mak bapak dia punya simpanan kewangan semua habis licin. Betul tak betul? Zaman tu lingkup kita. Apa kita simpan, semua kita belanjakan. Habis, licin. Sampai kena keluarkan duit KWSP 2 kali. Yang ada, yang tak ada. Yang tak ada, tuan-tuan, kena minta tolong dengan Abang Long. Betul lah? Nasib baik ada Abang Long. Tapi kalau dah belikan modal nak berniaga pasar malam, pinjam Along. Beli barang. PKP buka je kita beli barang, pinjam Along. Mula-mula 5-6 hari bolehlah bayar hari-hari Along ni. Masuk hari ke-6
Muhyiddin umumkan PKP balik. Habis tuan-tuan. Modal tu jahanam. Modal tu akhirnya digunakan untuk membiayai kos bagi anak bini makan. Last sekali boleh bayar along tak? Bila tak boleh bayar along, apa jadi tuan-tuan? Rumah kita disimbah dengan cat merah. Keluarga kita mula diancam. Ada mak bapak yang tak sanggup melihat anak-anak diancam. Dah buntu, minta sana, minta sini, minta tolong keluarga. Semua cakap yang kau pergi pinjam dengan Along, buat apa bodoh? Kena bodoh lagi. Dah lah, masalah tak selesai. Akhirnya apa dia orang buat tuan-tuan? Ramai orang bunuh diri. Ini makcik lagi pandai daripada Muhyiddin tuan-tuan. Kalau boleh, kalau nak sangat lantik Perdana Menteri, baik lantik makcik. Makcik ni boleh fikir lagi waras daripada ahli parlimen tuan-tuan. Sesetara ini realiti. Ini benda yang betul-betul berlaku, bukan cubaan. Betul lah? Betul tak betul? Ada lagi yang nak undi Muhyiddin? Boleh tuan-tuan pastikan anak-anak tuan-tuan balik, dia akan pangkah Datuk Seri Razali Ibrahim sebagai ahli parlimen yang baru, boleh? Kalau boleh, tugas saya selesai. Tapi kalau anak kita cakap, tapi mak macam ni, senang je. Ambil live saya malam ni dekat Lokman Nur Adam Official Facebook, kopi, hantar kat dia. Kalau nak tahu anak kita ni pendirian macam mana kan, ambil video saya ni, hantar kat dia. Kau dengar ni dulu. Kau dah habis dengar ni, mak nak tanya kau satu soalan. Lepas dia habis dengar tu, tanya dia satu soalan. Kau balik kan, undi ni kan, kau nak undi siapa? Kalau dia kata, mestilah undi Muhyiddin, beritahu dengan dia, mak tak reda kau balik. Lebih baik tak payah balik. Kalau nak balik, pastikan undi Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional sudah terbukti tuan-tuan, boleh jaga rakyat Malaysia 61 tahun lama je. Betul tak betul tuan-tuan? Bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri pun hidup kita semakin baik. Betul tak betul? Itu belum lagi memerintah secara bersendirian. Jadi pastikan benda ini menjadi kenyataan. Boleh? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Semangat sikit. Hidup Barisan! Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi